Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk wang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 106. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1. Hitung harga jual atau harga kos. Okey, kita tengok soalan A. Ada t-shirt, maksudnya dijual. Harga t-shirt ni kita tak tahu berapa. Iaitu harga kos RM49.50. Kemudian kita mendapat keuntungan RM9. Oleh kerana harga jualan ini apa tu? Soal harga t-shirt ini mendapat untung. Jadi harga jualannya akan bertambah dengan daripada harga kos. Okay, jadi kita perlu tahu dulu konsep dia. Jadi kita akan tulis harga jual bersamaan harga kos, kita akan tambah untung. Untuk soalan ni sebab soalan ni dia untung, jadi kita tambah. Okey. Jadi untung. Jadi inilah dia konsep yang kita akan buat. Jadi kita buat bentuk lazimnya. Kita mula-mula buat simbol RM. RM49.50. Kita akan tambah keuntungan iaitu RM9. Kita tambah titik dan tambah 2 sifar. Tambah sifar, 5 tambah sifar 5, 9 tambah 8, 9 tambah 9 18, 4 tambah 1 5. Okay, jadi inilah dia harga jual t-shirt iaitu RM58.50. Okay, sudah pasti lebih banyak sebab soalan ini dia untung. Okay, soalan B, kasut harga jual ialah RM102.90. Jadi dia mendapat untung sebanyak RM38.50. Jadi harga kos kita tak tahu. Okey, jadi untuk soalan ini macam mana kita nak buat? Kita nak kira harga kos. Jadi kita tulis harga kos bersamaan harga jual. Kita akan tolak untung. Barulah kita dapat kos asal kasut ni, okey. Dia akan lebih rendah daripada harga jual. Okay, jadi kita tulis bentuk lazimnya RM RM102.90. Okey, ini adalah simbol simbol RM. RM38.50. Kita tolak. Okey, sifar tolak sifar, sifar. 9 tolak 5, 4. Kemudian ada titik. 2 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 12. Sifar akan jadi 9. 1 akan jadi sifar. 12 tolak 8, 4. 9 tolak 3, 6. Okay, ini biarkan sifar. Jadi inilah dia harga kos untuk soalan B, yang mana nilainya ialah RM64.40. Okay, andai kata kita tak tahu harga jualnya, jadi kita akan tambah dengan RM38.50 sebab dia untung. Jadi kita dapatlah jawapan untuk jual. Okey, itu dia operasi songsangan dia. Okey. Okey, kita terus dengan soalan C. Teruskan dengan soalan C. Okey, komputer riba, harga kos RM4.699. Tapi dia mendapat kerugian. Rugi bermaksud dia menjual lebih murah daripada kos. Okey, jadi soalan ini nakkan kita kira harga jual
Jadi kita akan tulis dulu bagaimana nak mengira harga jual. Kita akan tulis harga jual bersamaan harga kos. Kita akan tolak berapa? Tolak rugi. Jadi harga dia akan lebih rendah. Okey. Jadi kita akan buat bentuk lazimnya. Kita tulis dulu mata wangnya RM. Kita tulis 4,699. Kita akan tolak RM250. Alih sikit. Okey. Sekarang kita akan tolak. Sifar tolak 9, sifar. 9 tolak 5, 4. 6 tolak 2, 4. 4 tolak tak ada, 4. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan C, iaitu harga jual, iaitu RM4,449. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Okey, mungkin harga sofa ni harga sofa, harga jual ialah RM25,350. Kemudian dia mengalami kerugian, syarikat ni rugi sebanyak RM760.50. Okey, jadi kita kena kira harga kos. Okey, jadi macam mana kita nak kira harga kos? Kita tengok untung atau rugi dulu. Okey, jadi kita tulis dulu harga kos bersamaan. Okay, oleh kerana soalan ini rugi, jadi kita akan buat harga jual akan tambah dengan nilai yang rugi itu. Okay, tambah rugi. Jadi nilai dia akan jadi lebih tinggi daripada harga jual. Okay. Bila harga kos lebih tinggi daripada jual, kita dapat rugi lah. Jadi ni cikgu lupa nak tambah ni. Harga jual harga jual tambah rugi. Harga jual kita akan tambah kerugian. Kita dapatlah harga kos. Okay, so buat untuk lazim dia. M RM25,350. Kita akan tambah ini RM RM760, kemudian ada 50 sen. Okay. Jadi oleh kerana soalan bawah ni ada sen, so kita tambah titik dan tambah 2 sifar. Okay, sekarang kita tambah sifar. 5 tambah sifar 5, titik, sifar. 5 tambah 6, 11. 7 tambah 3, 10. Tambah 1 lagi, 11. 5 tambah 1, 6. Ini 2. Inilah dia soal jawapan untuk soalan D, iaitu harga kos. Yang mana kos ni ialah RM26,110.50. Kemudian dijual dengan RM25,350 yang lebih rendah. Sebab itulah dapat rugi. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan D. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Hitung untung atau rugi. Okey, bagaimana kita nak tahu untung? Untung dia akan terjadi bila, okey, kita tulis dulu untung dan rugi. Okey, jadi kita tulis ni untung bersamaan harga jual lebih dari harga kos. Okey, itu untung. Maksudnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Itu harga untung. Okey, manakala untuk mengetahui rugi, rugi bersamaan, okey, bukan harga
jual yang lebih tinggi tetapi harga kos lebih tinggi dari harga jual. Okey, itu dia konsep yang kita perlu fahami. Okay, kita tengok soalan A. Harga kos RM20, kemudian dijual RM22. Jadi kita tengok sini siapa yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi ialah harga jual. Jadi ini kita akan dapat untung. Okey. Jadi untuk mendapatkan harga dia, kita akan tolakkan. Dia beza, jadi kita tolak. Jadi kita buat bentuk lazim. Kita buat dulu RM RM22. Kita akan tolak RM RM20. Kemudian kita gariskan. Kita dapat jawapannya iaitu 2. Perbezaannya ialah RM2. Jadi RM2 ni ialah apa? RM2 ni ialah untung. Okay, so kita tulis ni untung RM2. Okay, inilah jawapan untuk soalan yang 2A. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okay, kita perlu salin dahulu konsep pengira untung dan rugi. Kita tuliskan dekat sebelah. Okay. Harga kos RM8,230. Tetapi harga jual ialah RM7,895. Iaitu lebih rendah. Yang lebih tinggi ialah kos. Jadi kita perlu tolak dahulu. Okey. Jadi kita buat bentuk lazim. RM. Kita tolak yang besar, tolak kecil. 82. Sorry. 823 sifar. Kita akan tolak 7895. Kita dapat bezanya iaitu sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, 3 jadi 2. 10 tolak 5, 5. 2 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 12, 2 jadi 1. 12 tolak 9, 3. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 11, 8 jadi 7. 11 tolak 7, 3. Dan 7 tolak 7 biarkan sifar. Jadi kita dapat bezanya iaitu RM335. Jadi ini kita namakan sebagai rugi. Okey. Ini dijual dengan lebih murah ataupun rendah. Okay, so kita tulis ni rugi RM RM335. Okay, so kita buat tanda hashtag. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan B. Okay, kita tengok soalan ni ada tak teman-teman? Okay, ada Okay, B pun dah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Harga kos RM10,550.50. Harga jual RM12,668.80. Okay, jadi kalau tengok sini, perbandingan harga jual dan juga kos, yang mana lebih tinggi? Okey, harga jual lebih tinggi. Jadi kita akan dapat, kita tengok dulu, kita salin sama ada untung atau rugi. Okey, kita punya ni tadi konsepnya. Okey, kita akan untung jika harga jual lebih tinggi. Jadi untuk soalan ni kita akan untung. Okey, jadi kita buat operasinya dahulu, operasi tolak. Okey, jadi kita buat RM 12,668.80. Kita akan tolak RM10,550.50.
Okey, sekarang kita tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 8 tolak 5, 3. 8 tolak sifar, 8. 6 tolak 5, 1. 6 tolak 5, 1. 2 tolak sifar, 2. Dan 1 tolak 1 sifar kita tinggalkan, iakan kosong kat situ. Jadi inilah dia bezanya, iaitu RM118.30 dan kita namakan sebagai untung. Okey, jadi kita tulis ni untung. Pakai komputer sekejap Okey. Sekejap, mana ni? Okey. Yang ni hitam. Okey, jadi kita dapat untung pen S. Okey, untung untung 2RM kita besarkan. RM2,118.30. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan C. Okey, iaitu untung RM2,118. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Harga kos RM24,560. Kemudian harga jual RM21,733.50. Jadi langkah pertama kita kena tentukan siapa yang lebih tinggi. Kalau tengok sini harga kos 24,000, manakala harga jual 21, jadi harga kos lebih tinggi, maka kita akan tolakkan dahulu. Cuma kita kena tentukan untung atau rugi. Jadi kalau harga kos lebih tinggi, itu kita namakan sebagai rugi. Okey, jadi kita buat operasi tolak yang dahulu, iaitu tulis ni RM 24,560. Kemudian oleh kerana bawah ni ada sen, kita letak titik dan 2 sifar. Dan kita tolak RM 21,733.50 sen. Sekarang kita tolak sifar 5 tolak 5, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, sifar jadi 9 dan 6 jadi 5. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 3, 6. 5 tolak 3, 2. 5 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 15. 4 jadi 3. 15 tolak 7, 8. 3 tolak 1, 2. Ini 2 tolak 2, sifar kita boleh tinggalkan kosong kat situ. Jadi inilah bezanya, iaitu RM2,826.50. Jadi kita akan nyatakan sebagai rugi. Kenapa rugi? Sebab harga kos lebih tinggi. Okey, jadi kita tulis rugi RM 2,826.50. Dan kita tulis sini tanda. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan D. Dengan itu, tamatlah sudah latihan kita untuk hari ini, untuk tajuk wang, muka surat 106, nombor 1 dan 2. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.